Nur Syazwani, boleh panggil Wani, first sem, first year, dari HRD. Saya Nur Rahmanina, boleh panggil Nina saja. Juga first sem. Ni semua first sem lah ni. Saya Nazwa Lamdua, boleh panggil Su je. Okey, Su. Nama saya Syugi Tanaya, boleh panggil saya Syugi. Syugi. Nama saya Sugar lah sedap. Florence. Florence. Orang mana Florence? Orang Sarawak. Saya Akila. Yeah. Okay, how can I help you today? Hari ni kami nak interview lah, kami nak bertemu Rahma doktor mengenai tugasan kami yang bertajuk basikal lajak, bagaimana tugasan dan peranan masyarakat untuk membendungnya. Jadi saya mulakan dulu dengan soalan pertama saya. Saya nak tahulah apa pandangan doktor mengenai basikal lajak ni. Apa pandangan doktor pada pandangan masyarakat mengenai basikal lajak yang berlaku kan baru-baru ni sampai melibatkan kematian kat Johor Bahru. Okay. So thank you for inviting me. First of all, kita go to the definition of basikal lajak dululah. Okay, basikal lajak tu sendiri adalah a new phenomena. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni orang main basikal BMX lah, zaman-zaman all of you dulu kan dah BMX lah. Okay. Zaman saya dulu ada basikal aiskrim lah dulu, but this basikal lajak tak ada. Okay. And the definition of basikal lajak adalah basikal kanak-kanak kecil, okay, yang diubah suai dan ditunggang oleh remaja. So maknanya saiz badan penunggang dengan saiz basikalnya tak sama. Dan kemudian ada ciri-ciri pengubah suaian yang dilakukan dekat basikal tu yang mengenepikan isu keselamatan. Dan yang paling penting, dia tak ada lampu, dia tak ada loceng dan dia tak ada brake. Okay, dia tak ada brake, dia guna kaki. Okay, so that is basikal lajak, and this phenomena I think around later 2 years or 3 years ago dia baru wujud. Kan dia baru wujud. Okay, if you asking about my own perception, pandangan terhadap basikal lajak, definitely sangat serius. Dia sama serius dengan zaman kita cerita dulu yang mat rempit punya zaman. Mat rempit punya zaman tu bila kita dah start educating masyarakat, kita dah bagi maklumat kepada masyarakat how dangerous and how serious is rempit, and then kita start bagi nama pula kepada mat rempit tu as pelesit. So that fenomena dah menurun. Okay, so ni adalah benda baru yang timbul, iaitu basikal lajak. So if we educate and giving information kepada masyarakat how serious the phenomena is, then maybe in satu hari nanti kita boleh bendung juga. Yeah. Okay, so my perception toward basikal lajak sangat bahaya. Okay. Bagi soalan saya pula, apa pandangan doktor tentang apakah pandangan ataupun kenapa punca berlakunya basikal lajak ini dalam kalangan masyarakat? Kita macam basikal lajak ni memang hangat dalam masa dalam 2-3 tahun sebelum ni. So apakah punca yang menyebabkan berlakunya budak ni macam tertarik nak main basikal lajak lah? Okay. So dalam teori psikologi, kita ni setiap dari kita ada proses pembentukan personality. Okay, personality kita terbentuk berperingkat-peringkat. Okay, dan personality kita akan kata dia mula terbentuk daripada umur 13 sehingga umur 17. Dan biasanya pada umur 17 tu kita dah jumpa personality diri kita. Try to recall back masa kita form 2. Ingat balik masa kita form 2, form 3. Bagaimana, adakah personality tu sama dengan personality kita sekarang? Ada beberapa personality yang kita cuba. Kita cuba begini, rasa tak sesuai, kita jump to a new personality. Antaranya untuk mendapat personality adalah melalui rakan sebaya. Kita ada klik. Di sekolah dulu, try to recall, kita ada klik. Okay, klik ni, dia punya behavior macam ni, and you feel uncomfortable, then you move to another klik. Kan, you buat okay. So that is sebenarnya dah pembentukan personality. Sehingga umur 17 kita dah jumpa personality yang kita comfort with, and kita sekarang remain dengan personality tersebut. So same goes to basikal lajak. Mereka dalam proses membentuk personality. Okay, dalam membentuk personality tu mereka mencuba dan
kata penyumbang utama dalam pembentukan personality mereka adalah rakan sebaya. Okey. So semua rakannya ketika itu adalah bermain basikal lajak. Okey, semua orang. So he want to be part of the group. Okay, in order to create personality. Ketika itu dia rasa personality pemegang basikal lajak tu berani, macho, kan? Cool, hebat. So that is the perception kepada pemegang basikal lajak tu. So that kind of personality tu yang menyebabkan anak-anak lain ni, remaja-remaja lain tu try to be with the community tu lah, with the group. Okay, so that is why kalau kita tengok fenomena rempit dan juga fenomena basikal lajak, dia adalah dalam proses umur pembentukan personality. Mak rempit kita tak ada umur 29 orang merempit tau. Okey, sama juga main basikal lajak tu kita tak jumpa lagi orang 20 main basikal lajak okey, sebab dalam proses pembentukan personality. That is from the perception of psychologist lah kita melihat begitu. Okey, apa saja fenomena sekalipun. Contoh kalau yang gegel tu yang dia start cutting tangan, perasan tak ada satu fenomena sekarang. Dia start macam konon-konon cutting dia hand ni supaya nak ada scar. How cool. Siapa yang ada scar tu yang macam nak potong bunuh diri tu. Ini fenomena sekarang. Siapa yang ada scar tu, zamannya pun dulu ada sikit ada kan. Okay. So that is also considered as phenomena. Cuma it is not as serious as basikal lajak. So masa tu orang cut their hand sebab nak to be fit in. Orang yang tu dia cool, berani, siapa yang ada scar tu orang yang hebat. At that moment. Masa you all dah jalan ke tempat, macam tu you tengok. Masa tu you lihat, sekarang tidak. Same thing. Sebab kita dah jumpa personality kita. So that's why I rasa kenapa basikal lajak tu jadi membesar, fenomena tu jadi berleluasa. Dan kemudian compared to motor, basikal lebih mudah. Kedua, basikal yang digunakan bukan basikal mahal. Basikal yang mahal adalah basikal yang cycling, orang cycle yang bergiar-giar tu, okey, itu mahal. Yang ni tak, dia macam ambil daripada kedai terpakai. Basikal kanak-kanak tau, basikal budak 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, yang kecil tu. Okay, so dia easy nak dapat. Sama ada dia punya basikal dulu ataupun dia pergi je ke kedai terpakai dan dia beli berangka basikal tu. Kemudian dia renovate lah, dia pasang itu, dia pandai dia tukar semua tu. So macam mudah dan murah juga berbanding dengan motor. Motor itself dah mahal, okay, nak buat sesuai pun mahal. So that's another factor yang contribute kepada berleluasanya fenomena ni. Saya teruskan dengan soalan seterusnya. Saya nak tanya lah mengenai permasalahan basikal lajak yang semakin berleluasa sekarang ni. Pada pendapat Dr. Zaidah sebagai seorang pensyarah kaunseling dan juga sebagai seorang ibu, seorang masyarakat, siapakah yang harus dipersalahkan ataupun dipertanggungjawabkan tentang permasalahan ini? Parents. Sebab takkan parents tak nampak anak bawa balik basikal. Okay, that is the minimum kan. Mungkin parents tak keluar duit, memang parents tak bagi duit, maybe. Tapi takkan tak nampak anak tu bawa balik basikal. Kemudian mereka consider melajak adalah di waktu malam. Dia tidak melajak waktu pagi. So pada waktu malam, kenapa anak-anak ini berada di jalan raya? Dan dia kalau dia racing pun pukul 11, 12 ke atas. Dan yang melibatkan kematian di Johor Bahru tu berlaku pada 2 pagi, 3 pagi sampai ada kan. Okey. Ketika itu anak umur 10 tahun kenapa berada di jalan raya? Ketika itu anak umur 16 tahun kenapa berada di jalan raya? Kalau you sekarang pun umur berapa sekarang? 19? 21. Kenapa you berada kat jalan raya pukul 2 pagi, 3 pagi? Ya, so saya rasa walaupun baru-baru ni di newspaper yang parent selepas dibicarakan yang melanggar sekumpulan pelajar tu lepas dan bebas, kemudian berlaku kejaman netizen kepada parents dan parents ramai 2-3 parents yang buat confession dekat social media mengatakan yang don't blame us, we lost one child already, so jangan kecam kami
Okay. So kita tak kecam, tapi kita nak put the blame on the parents. Ya. Kalau kita tengok balik kenapa siapa yang main tu, kenapa anak ini terlepas pada waktu malam, biasanya sebab parents tak ada di rumah. Ada yang parent tu single mother yang terpaksa bekerja waktu malam. Ada yang parents yang they don't really care about their kids. Jadi parents tu yang tidak mengawal anak-anak dia. Okay. Contohnya macam kita anak sendiri pun, kalau dia dah nampak buat salah satu kesalahan, sebagai parent kita sepatutnya tegur je on the spot. Kan? Tapi kalau kita biarkan, jadi like saya tu sebagai anak kan, dia tidak tahu apa yang dia buat tu salah. Dia mana tahu keluar pukul 10 malam tu tak boleh. Dia tak tahu main basikal pukul 12 malam di jalan raya tu bahaya. Dia tak tahu, nobody tell, nobody yang peduli semua. Jadi they just want to be fit in the group. So saya melihat kalau nak salahkan tu, salah parent lah. Put the finger on seorang tu will be the parent. Tidaklah kata jiran tak bersalah, tidaklah kata kita kejiranan tak bersalah. Tapi anak itu milik siapa? Anak itu milik parent. So parent tu sepatutnya yang bertanggungjawab. Bagaimana peranan masyarakat dalam membendung isu ini? Okay, in any phenomena, we believe in to inform and to educate. Okay. Contoh kalau dulu masa mula-mula AIDS timbul, okay, barulah kita tahu apa itu penyakit AIDS. Okay, we inform and we educate. Masa tu ramai orang dah terkena AIDS because they do not know apa aktiviti yang menyebabkan mereka terkena AIDS. Okay, so we start educating melalui masa zaman dahulu, melalui TV, radio, newspaper. Okay, kita cakap what is AIDS, bagaimana ia berlaku, bagaimana transmission boleh berlaku, okay, bagaimana cara nak mengatasinya. We start educating, and number of HIV patient and AIDS patient menurun. Okay, the number maybe nampak menaik, tetapi disebabkan kita punya kadar kelahiran juga tinggi, so actually the percentage memang menurun even the number to increase. Okay, jadi moto dulu pun macam tu, kita inform and kita educate. Okay, bahawa how dangerous, okay, anak-anak ni merempit. Lepas tu dalam YouTube kita keluarkan gambar anak-anak ni merempit Spiderman lah. We start educating kan. Okay, dan kemudian kita inform kepada parents, sila jaga anak ni semua. So there's another way yang kita boleh curb masalah tu. So I also see this time juga cara yang sama. We inform the parents, we inform the masyarakat. Kalau parents tak nampak, nenek dia nampak, pakcik dia nampak. Okay, so we inform how dangerous is this basikal lajak. And then apa ciri-ciri basikal lajak. Kita pun tak tahu apa itu basikal lajak. Okay, oh basikal lajak tu sisas dia macam ni. Oh dia tak ada lampu, dia tak ada loceng, dia tak ada brake. Macam tu the definition. So dia nampak, so dia boleh juga bantu inform and then we educate how nak curb. Okay, saya melihat itu cara lah untuk kita mengatasi fenomena. Soalan terakhir, apakah pandangan doktor tentang faktor keselamatan yang perlu diutamakan? Adakah kerajaan perlu mengeluarkan akta atau undang-undang berkaitan isu basikal lajak ini? Okey. Sejauh mana kerajaan nak main peranan ataupun nak mengeluarkan garis panduan? Saya percaya JPJ sendiri dia syarat-syarat keselamatan bagi kenderaan beroda dua. Okay, I do believe that. Mungkin ada kenderaan beroda dua bermotor ataupun kenderaan beroda dua tanpa motor, which is goes to the bicycle. Okay, mesti ada syarat-syaratnya. Antaranya mesti ada loceng kan lah. Loceng, brake dan juga lampu. Itu minimum lah. Okay. If it is not dari segi penguatkuasaan yang sedang dijalankan adalah semua anak-anak berumur di bawah 18 tahun kita dah mula adakan curfew. Di mana anak-anak yang berada di luar rumah, di jalan raya, di mana-mana, selepas jam 12 malam, anak ini akan ditangkap dan kemudian dibawa kepada polis. Okay, curfew.
There's another one yang kita nampak kerajaan berusaha untuk mengatasinya. Maknanya yang kalau curfew tu dia boleh cater banyak benda. Tak semestinya basikal lajak. Banyak benda lagi yang dia boleh selamatkan. Satu daripada JPJ tadi, penguasaan, dan mungkin dari segi polis lah. Dari segi Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat, dan they go for education lah. Educate. Okay, itu peranan dia lah. To educate di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kemudian kalau macam tokoh-tokoh, dia boleh juga melalui social media, informing, alerting, dan kalau kaunselor-kaunselor di sekolah, then dia boleh directly, sebab target group adalah yang sama. So pelajar yang main basikal lajak tu adalah anak-anak didik mereka, so they can have direct hands on dengan mereka. So setiap golongan ni boleh memainkan peranan dia dalam masyarakat untuk membantu basikal lajak. Satu lagi soalan. Sekarang ni kerajaan ada mengeluarkan akta ataupun hukuman kalau terjadinya kejadian tersebut, di mana parents akan didenda RM20,000 dalam lingkungan RM20,000 dan akan didenda penjara tidak melebihi 5 tahun ataupun kedua-duanya. Pada pandangan doktor, adakah mencukupi bagi untuk memberi kesedaran kepada ibu bapa ataupun kanak-kanak tersebut untuk tidak melibatkan diri dalam kejadian basikal lajak itu? Okay. Dia patah balik kepada to inform and to educate. Dia patah balik begitu. Sekiranya satu parent saja yang dihukum, contohnya dia masuk social media, so all the other parents has been informed and educate. Dia dah kena saman. Ada parent dah kena saman sebab biarkan anak dia di luar. So all another parents, semua parents yang lain dah alert. Okay, so dia patah balik to inform and to educate. So adakah mencukupi untuk anak itu? Adakah mencukupi untuk ibu itu? Jawapannya is enough. Kena denda, kena penjara, is totally enough for them. Tapi yang lebih penting adalah yang lain tu. Okay, has been educated dalam secara tidak langsung. Okay. Okey, kita dah sampai dekat kesudahan dia pun. Daripada topik yang kita cakap tu, boleh tak doktor bagikan kesan tentang basikal lajak ni? Basikal lajak is a new phenomena. Basikal lajak dianggotai atau this is popular among anak remaja. Okay. Memandangkan kita kata target group dia adalah anak remaja, so orang yang bertanggungjawab directly adalah parents. Okay. Dalam menjadi parents, kita bukan hanya perlu mengandung dan melahirkan. Okay. Selain daripada memberi makan, kita juga perlu memberi didikan dan bimbingan. Dalam memberikan bimbingan, beberapa syarat dan juga peraturan perlu diaplikasikan. Syarat masuk balik rumah, okay? Syarat melaporkan, syarat pergerakan, ke mana pergi, itu semua antara syarat-syarat yang boleh parents apply kan. Okay?